ke tanah Melayu seawal abad ke-13. Kedatangan Islam ke tanah Melayu boleh disaksikan dengan penemuan batu bersurat di Terengganu yang bertarikh 1212. Perkembangan Islam di tanah Melayu semakin berkembang dengan kemunculan Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-15. Islam mengajar umat manusia mengenai Tuhan, iaitu Allah yang Esa, dan Nabi Muhammad SAW sebagai pesuruh Allah dan Rasul yang terakhir. Pada masa kini, agama Islam telah diterima oleh berbagai lapisan masyarakat di Malaysia dan terdapat segelintir masyarakat Cina, India yang beragama Islam hasil keinginan sendiri untuk memeluk Islam. Terdapat juga antara mereka yang memeluk Islam hasil daripada perkahwinan campur dengan Melayu. Terdapat beberapa hari penting yang disambut oleh orang Islam. Antaranya ialah puasa di bulan Ramadan. Bulan suci Ramadan merupakan bulan ke-9 pada penanggalan Hijriah. Bulan Ramadan juga menjadi bulan yang paling dirindukan oleh umat Islam. Bulan ini khusus untuk umat Muslim berpuasa. Puasa bererti menahan diri daripada makan dan minum serta segala perbuatan yang boleh membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sehinggalah terbenam matahari pada bulan Ramadan. Hukum puasa Ramadan adalah wajib bagi umat Islam. Umat Islam juga dikehendaki menahan diri daripada menipu, mengeluarkan kata-kata buruk atau sia-sia serta bertengkar atau bergaduh. Hal ini kerana puasa merupakan medan latihan memupuk kesabaran, kejujuran serta bertolak ansur dalam diri. Secara tidak langsung, amalan puasa akan menyuburkan sikap murni dalam diri pelakunya. Bulan Ramadan ialah bulan yang penuh dengan keberkatan. Umat Islam mempercayai pada bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu Lailatul Qadar atau Malam Al-Qadar. Lailatul Qadar ialah satu malam dalam bulan Ramadan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dipercayai sesiapa yang beramal pada malam tersebut adalah sama seperti beramal selama 1000 bulan, iaitu bersamaan 83 tahun dan 4 bulan. Seterusnya ialah bulan Syawal. Bulan Syawal merupakan bulan ke-10 dalam takwim Hijrah. Pada 1 Syawal, umat Islam merayakan Hari Raya Aidilfitri sebagai perayaan setelah menjalani ibadah puasa pada bulan sebelumnya, iaitu bulan Ramadan. Hari Raya Aidilfitri ialah pemberian Allah SWT kepada hamba-Nya. Bulan ini dikatakan sebagai bulan yang istimewa untuk umat Islam. Apabila bulan Syawal menjelma, kebanyakan umat Islam yang berkemampuan akan mengadakan rumah terbuka untuk keluarga dan rakan-rakannya. Namun begitu, keadaan tidak lagi mengizinkan buat masa sekarang kerana permasalahan isu COVID-19. Namun begitu, umat Islam masih boleh mengadakan majlis rumah terbuka kepada ahli keluarga yang terdekat dengan mengikut SOP yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa keistimewaan bulan Syawal, iaitu salah satunya dengan melakukan beberapa ibadah sunnah seperti keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal. Seterusnya tentang Hari Raya Aidiladha. Hari Raya Aidiladha, Hari Raya Korban atau Hari Raya Haji merupakan perayaan yang disambut oleh umat Islam di seluruh dunia. Perayaan ini merupakan perayaan terbesar di dalam Islam selain daripada Hari Raya Aidilfitri yang disambut pada 1 Syawal. Aidiladha disambut pada hari ke-10, ke-11, ke-12 dan ke-13 bulan Zulhijjah setiap tahun. Bermula dengan takbir Aidiladha pada malam 10 Zulhijjah, diikuti dengan solat sunnah Aidiladha serta khutbah Aidiladha di pagi 10 Zulhijjah. Sambutan diikuti dengan ibadah korban yang boleh dilakukan sama ada 10, 11, 12 atau siang 13 Zulhijjah. Semua waktu ini dipanggil Hari Tasyrik. Kepentingan Hari Raya Haji ialah untuk memperingati peristiwa kesanggupan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail sebagai simbolik ketaatannya kepada Allah. Namun Allah telah menggantikan bahan sembelihannya kepada kambing, biri-biri atau kibas dan mengarahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih kibas berkenaan.
Binatang yang dibolehkan korban ialah unta, lembu, kerbau, kambing dan biri-biri. Memberi 1/3 daging korban kepada jiran tetangga, sahabat handal dan sedekahkan 1/3 daging korban atau lebih kepada yang miskin, fakir dan yang memerlukan. Daging, kulit, tanduk atau apa-apa jua bahagian tubuh dari haiwan sembelihan tidak boleh dijual beli kembali atau bahan untuk urus niaga. Peristiwa nuzul Al-Quran merupakan peristiwa turunnya ayat Al-Quran yang pertama kepada Nabi Muhammad hingga seterusnya berperingkat-peringkat menjadi lengkap sebagaimana kitab Al-Quran yang ada pada hari ini. Peristiwa nuzul Al-Quran berlaku pada malam Jumaat 17 Ramadan tahun ke-41 daripada keputeraan Nabi Muhammad ketika baginda sedang beribadat di Gua Hira bersamaan dengan tanggal 6 Ogos 610 Masihi. Perkataan nuzul bererti turun atau berpindah dari atas ke bawah. Bila disebut bahawa Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad, maka ianya memberi makna terlalu besar kepada umat Islam, terutamanya yang serius memikirkan rahsia Al-Quran. Ayat Al-Quran yang mula-mula diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril ialah 5 ayat pertama daripada surah Al-Alaq. Muharram atau Ma'al Hijrah merupakan satu hari yang penting bagi umat Islam kerana menandakan peristiwa penting yang berlaku dalam sejarah Islam, iaitu memperingati penghijrahan Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah pada tahun 622 Masihi. Peristiwa bersejarah itu berlaku pada 1 Muharram, tahun baru bagi takwim hijrah. Namun tahun hijrah Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Madinah itu diambil sebagai permulaan kiraan bagi kalender hijrah. Di Malaysia, hari tersebut merupakan hari keagamaan di mana umat Islam mengadakan solat sunat di masjid-masjid di seluruh negeri. Hari Ma'al Hijrah atau awal Muharram merupakan hari cuti umum di Malaysia. Kalender hijrah secara rasmi belum bermula ketika zaman Rasulullah SAW. Ianya bermula pada zaman Khalifah Ar-Rashidin kedua, iaitu Sayyidina Umar Al-Faruq. Terdapat beberapa cadangan dari para sahabat untuk penetapan tarikh bagi Madinah ketika itu. Ada yang mencadangkan tahun Islam bermula ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada yang mencadangkan permulaan tarikh Islam ditetapkan pada hari Rasulullah dibangkitkan sebagai Nabi dan Rasul. Tetapi pandangan yang mencadangkan permulaan tarikh Islam pada tarikh hijrah Nabi Muhammad SAW. Penetapan ini untuk mengenangkan betapa pentingnya tarikh hijrah yang menjadi anjakan paradigma dalam sejarah agama Tauhid, di mana pertama kali dalam sejarah Islam seorang Nabi dan Rasul membentuk kerajaan dengan segala kesukaran dan berjaya membuat hubungan diplomatik dengan beberapa negara serta menyampaikan dakwah Islam secara global sehingga Islam sampai ke seluruh dunia. Sambutan Maulidur Rasul adalah sambutan yang diadakan sepenuh hari kelahiran baginda Rasulullah SAW. Menurut pandangan sebahagian ulama seperti Imam Al-Suyuti, beliau menyatakan bahawa amalan tersebut adalah baik dan akan diberi pahala serta ganjarannya kerana bertujuan melahirkan rasa cinta dan sayang kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Antara amalan yang boleh dilakukan adalah berpuasa. Berselawat juga antara amalan yang digalakkan pada sambutan Maulidur Rasul. Menurut pandangan Syekhul Islam Syed Dahlan menyatakan bahawa selawat dan berdiri kerana membesarkan Nabi Muhammad SAW adalah amalan baik lagi mulia. Perbuatan berhimpun di surau atau di masjid di samping dapat solat fardu berjemaah. Demikian juga amalan berzanji yang dimaklumi mengandungi pujian tertinggi kepada Nabi Muhammad SAW dan diikuti dengan selawat kepada baginda tidak dapat dinafikan mengandungi banyak kebaikan di dalamnya. Maulud Nabi Muhammad SAW ialah hari bersejarah keputeraan Nabi Muhammad. Hari ini jatuh pada hari ke-12 bulan Rabiul Awal sempena keputeraan Nabi yang jatuh pada hari Isnin. 12 Rabiul Awal tahun Gajah bersamaan dengan 20 April 571.